والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله القائل في كتابه العزيز تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى اليوم الملتقى. اللهم يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنك سميع مجيب. Amma ba'd. Pertama dan selamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang telah memuliakan kita dan telah meletakkan kita pada ketika ini di dalam satu majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis yang mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang dengan seluruh jiwa raganya, dengan air matanya, semata-mata untuk menyelamatkan umat manusia. Siapa dia umat manusia tu, tuan-tuan? Kita ni. Dari apa? Dari lembah kehinaan, dari lembah kejahilan, bahkan juga supaya kita menjadi makhluk yang dimuliakan, yang paling bersih, yang sentiasa insya-Allah taala dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga-moga dengan berkat juga kasih sayangnya, kita menjadi insan yang sempurna, dan insya-Allah taala diterima amalan-amalan kita di dunia dan juga di akhirat. Juga semoga-moga, tuan-tuan, insya-Allah taala kita termasuk di dalam golongan mereka-mereka yang akan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana nanti. Tuan-tuan yang saya muliakan lagi saya kasihi, Al-Quran adalah merupakan sumber yang paling mulia. Mengambil keberkatan daripada Al-Quran, marilah kita sama-sama memulakan perkongsian ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ila syarafan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zuriyatihi ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Umuman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syairillahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang saya muliakan lagi saya kasihi Tuan Pengurusi Masjid Bukit Gambir serta barisan jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, perempuan hajah, muslimin dan muslimat yang saya kasihi. InsyaAllah kita sambung semula perkongsian ilmu kita pada malam ini. Tuan-tuan yang saya muliakan lagi saya kasihi, pada perkongsian ilmu yang lepas, yang lalu, kita telah pun faham bagaimana dalam melaksanakan ibadah seharian, dalam kita hendak menterjemah maksud yang terkandung di dalam surah Az-Zuriyat ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Perkara yang kita dah pun faham dan jelas, yang mana ayat ini telah memberi faham kepada kita, memberi satu pelajaran, bahkan penjelasan kepada kita. Maksud di sebalik wa fi anfusikum, yakni dan juga pada diri kamu sendiri, di mana kita harus meyakini bahawa terdapat tanda-tanda pada diri kita ni yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena yakin. Seperti mana yang telah diterangkan, dijelaskan, yang telah didatangkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah disampaikan kepada kita. Begitu juga dengan maksud yang terkandung di sebalik ayat afala tubsirun, yang membawa maksud, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Allah Ta'ala cakap, adakah kamu tidak memperhatikan di sebalik kejadian kamu, di sebalik diri kamu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tuan-tuan yang mulia, bagaimana kita nak memaknai, nak menterjemahkan maksud ini? Orang-orang alim pesan, tok-tok alim kita memberi pesan kepada kita, hendaklah kita ini memandang dengan mata hati. Kalau kita tidak pandang dengan mata hati, kita tak akan dapat petunjuk. Kita tak akan dapat petunjuk apakah rahsia di sebalik kejadian kita ini. Tuan-tuan yang saya muliakan lagi saya kasihi, juga kita faham dalam perkongsian kita pada minggu yang lalu, di mana seorang ulama tafsir, yakni Ibnu Qatadah, berkata dan memberi peringatan kepada kita, barang siapa yang bertafakur
bertafakur tentang penciptaan dirinya, maka dia akan menyadari bahawa setiap sendi, setiap tubuh kita ini Allah Subhanahu wa taala telah lunakkan untuk kita ini mudah untuk beribadah. Seperti mana yang lepas kita dah lihat contoh penciptaan kepala ni, kepala kita ni, kepala manusia ni. Ada beberapa susunan tulang-tulang yang keras, juga tulang-tulang yang lembut, sehingga ahli sains membuat kajian. Tulang-tulang yang lembut, tulang-tulang yang keras di bahagian kepala kita ini ada lebih kurang 50 susunan tulang yang mempunyai berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai fungsi, berbagai-bagai ukuran, bahkan berbagai-bagai manfaatnya. Inilah yang dikatakan nikmat. Yang lepas kita pun dah belajar, kita dah pun faham, tuan-tuan, apakah yang dikatakan nikmat? Rahmat adalah sesuatu yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit. Nikmat apa yang kita kecapi, yang kita rasai, yang kita nikmati, itu nikmat. Contoh nikmat yang paling mudah. Sebab tu Tok Alim suruh pandang pada diri kita. Banyak nikmat yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Contohnya tuan-tuan, nikmat Allah Ta'ala menjadikan hidung, itu nikmat. Nikmat Allah SWT menjadikan jari, itu nikmat. Cumanya nikmat-nikmat ini yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ada berbagai-bagai bentuk. Maksudnya apa tuan-tuan? Contoh, diberi nikmat hidung, itu nikmat pemberian Allah SWT. Kita kena syukur. Di sebaliknya, kalau kita belajar ilmu tauhid, di situ ada kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala di sebalik nikmat yang Allah Ta'ala jadikan dan berikan kepada kita. Contoh yang paling mudah, Allah SWT memberi kita nikmat jari. Ada di antara kita ni mempunyai jari yang panjang. Panjang itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Ada manusia yang mempunyai jari yang kontut. Kontut itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Begitu juga contoh Allah SWT memberikan kita nikmat hidung. Nikmat hidung, pemberian, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tentang bentuk hidung, contoh, hidung pesek. Pesek itu adalah merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, di sebalik nikmat yang kita terima, yang Allah SWT berikan kepada kita, ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Itu rahsia Allah SWT. Allah SWT saja yang tahu. Kerja kita kena syukur saja. Kita kena latih, kena didik kita, di hati kita untuk bersyukur. Begitu juga contoh-contoh yang lain yang kita dah pun terangkan pada minggu yang lalu, tentang apa yang Allah SWT turunkan daripada langit. Ianya juga merupakan adalah penyebab rezeki di dalam kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan kita, manusia, bahkan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Contoh, hujan, cahaya matahari, cahaya bulan, itu adalah semua untuk dinikmati oleh semua jenis kehidupan di muka bumi ini. Begitu juga yang diturunkan oleh Allah SWT daripada langit, yang kita dah belajar yang lepas, yang merupakan azab, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh yang lain, amalan-amalan yang tertulis, itu juga merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit.
Bahkan kalau kita belajar dalam pengajian tauhid, antara perkara yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit adalah yang disebut takdir, yaitu qadar dan qada. Qada dan qadar ke qadar dan qada? Kita dah belajar yang lepas. Qadar ni sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT di ilmu Allah SWT. Dia lebih awal. Yang qada ni setelah Allah Ta'ala zahirkan. Ni benda yang baru berlaku. Kita kena faham. Tak kisahlah qada dan qadar ke qadar dan qada, yang kita kena yakin adalah perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah SWT, kita kena terima dan redha. Tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan lagi saya kasihi, kita memahami sedikit apakah tujuan penciptaan manusia. Apakah tujuan penciptaan manusia sebagai makhluk yang sebaik-baiknya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, di dalam surah At-Tin ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Allah SWT gunakan perkataan kami. Nisbah refer kepada dirinya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu jelas bukti bahawa manusia ni adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada tujuan penciptaan kita, penciptaan manusia ni tuan-tuan. Orang alim bagi tahu yang pertamanya adalah manusia ini diciptakan untuk beribadah, bertakwa. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri atau beribadah kepadaku. Saya jelaskan sedikit di sini. Pesanan daripada orang-orang tua kita, orang-orang alim kita, ayat ini kita nak kena jelas dan faham. Nanti kita akan terangkan supaya kita dapat memaknai ayat ini bagaimana. Orang alim memberi pesan kepada kita, tujuan diciptakan bangsa jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan supaya mereka mengabdikan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun, beribadah. Beribadah ni orang alim nisbahkan kepada anggota perbuatan yang zahir. Sebagai contoh, sembahyang, puasa, sedekah, haji dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan anggota yang zahir, itu contoh-contoh. Tetapi tidak cukup hanya tanggungjawab kita untuk beribadah saja, iaitu liya'budun. Orang alim pesan satu kerja lagi kita kena buat selain daripada liya'budun, yakni liya'rafun. Kita kena kenal, kita kena mengetahui siapa itu Allah Ta'ala. Tak cukup nanti tuan-tuan, ni orang alim cakap, bukan saya yang cakap. Tak cukup nanti, tak sempurna ibadat manusia kalau hanya semata-mata liya'budun, buat saja, beramal saja, tanpa kita nak menterjemahkan kepada siapa ibadat itu kita nak tujukan. Sebab itu orang alim kata mesti kena ada satu lagi tugas, satu lagi kerja, iaitu liya'rafun. Kena kenal, kena mengenali, kena tahu tujuan ibadah
Dan ibadah tu kita nak tujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan hati batin. Inilah roh yang dalaman kita ni, yang kita nak kena kenal ni. Ibadat itu kita nak tujukan kepada siapa? Dan perbuatan ibadat itu ikhlas kita kena lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu ni daripada hati ni. Hati yang terdalam. Hati batin, diri roh ni. Sebab tu perlu ada persepaduan antara liya'budun dan juga liya'arufun. Baru cukup sempurna kita punya ibadat. Kalau tak, nanti kita tak tahu kepada siapa kita nak tujukan ibadat kita. Yang lepas dalam perkongsian ilmu kita dah pun jelas dan faham bahawa Allah SWT itu adalah merupakan punca sesuatu, segala sesuatu itu dijadikan. Punca segala penciptaan yang ada di muka bumi ini. Sebab itu segala ibadah yang kita laksana dan kita lakukan mesti semata-mata hanya untuk dia saja. Tidak boleh kerana yang lain. Dari sini kita dah nampak, kita dah faham. Jadi di dalam tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di situ diterangkan bahawa Allah SWT mendidik kita, menyindir kita, memberi peringatan-peringatan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengingatkan kita, melarang kita dalam melakukan beberapa perbuatan, dan menyuruh kita melaksanakan perintah-perintah yang khusus. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala didik kita dengan teguran, Allah Ta'ala didik kita dengan ancaman-ancaman. Bahkan Allah SWT memberi motivasi kepada kita. Sebab apa tuan-tuan? Itulah dia tujuan penciptaan manusia, di mana Allah SWT telah muliakan kita sebagai sebaik-baik kejadian. Kerana kita, title kita adalah Khalifah muka bumi, pemegang amanah. Apa yang telah disampaikan, yang diajar melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut. Ini yang bezanya manusia ini daripada segi kemuliaan, berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka sebab itu kita kena zahirkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Allah SWT telah muliakan kita. Kalau Allah SWT muliakan kita, kalau kita belajar ilmu tauhid, tak apa, tak ada masalah. Itu memang Allah Ta'ala nak muliakan kita. Cuma yang salahnya kalau kita merasakan diri kita ni mulia, itu salah. Jadi perkara yang kedua tuan-tuan, kesinambungan daripada penciptaan manusia sebagai makhluk yang sebaik-baiknya berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain adalah sebagai pengurus bumi ini dan seisi-isinya, bagi menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Ni manusia ni. Itu yang saya sebutkan tadi sebagai khalifah. Khalifah ini dia akan mengelola, dia akan mengolah segala potensi-potensi yang Allah SWT jadikan. Minas sama'i wal ard wa ma bainahuma. Apa-apa juga yang Allah Ta'ala telah cipta dan jadikan di antara bumi dan langit. Sebab itu Allah SWT jelaskan kepada sekalian isi langit di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Tuan-tuan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala telah jelaskan kepada sekalian isi langit bahawa Allah SWT nak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, di kalangan daripada manusia. Allahu Akbar. Itu bukti yang jelas. Jadi persoalan,
Adakah seluruh alam ini bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang ada orang tanya, adakah seluruh alam, kita nak kena jelas, seluruh alam ini bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, semua makhluk, sama ada makhluk ini yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada alam yang nyata ataupun alam yang gaib, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang kita kena jelas dan faham, semua makhluk ini bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikut cara mereka sendiri-sendiri. Kalau kita manusia dengan cara kita, kalau tumbuh-tumbuhan dengan cara tumbuh-tumbuhan, kalau haiwan dengan cara haiwan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, kadang-kadang orang bertanya, ada ke selain daripada manusia ini bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Memang ada kelompok-kelompok yang bertanya. Sebenarnya tuan-tuan, telah pun diceritakan, diterangkan di dalam Al-Quran, seperti mana di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Jelaslah. Cuma kadang-kadang yalah, orang nak bertanya, kalau dia baca Quran dan tafsir, dia akan jelas dan faham. Apa maksudnya tuan-tuan? Tidakkah engkau lihat bahawasanya Allah SWT itu semua bersujud kepadanya? Apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wasyamsu, matahari, wal qamaru, bulan, bintang, gunung ganang, pohon-pohon, binatang-binatang, dan apa lagi daripada kalangan manusia. Mana jelaslah bahawa seluruh alam ini bersujud kepada Allah SWT. Cuma caranya berbeza mengikut kepada kejadian makhluk itu. Jadi ini yang dikatakan bahawa manusia itu adalah sebaik-baik dan semulia-mulia kejadian yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah, sebagai penguasa, sebagai orang yang akan mengelola dan mentadbir urus dunia ini. Jadi sebab itu kita harus bersyukur. Tuan-tuan yang saya muliakan lagi saya kasihi, kita rujuk balik, kita faham balik pelajaran-pelajaran yang lepas yang berkaitan dengan nikmat yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang saya muliakan lagi saya kasihi, orang-orang alim kita menjelaskan ada dua nikmat yang lazim, yang memang sudah barang tentu ada pada semua manusia. Siapa manusia? Kita ni manusia. Yang pertama tuan-tuan, yang disebut nikmat al-ijad. Ini nikmat yang pertama, ada pada semua manusia. Apakah nikmat ijad itu yang kita nak faham? Iaitu nikmat bagaimana Allah SWT telah mewujudkan kita. Mewujudkan kita manusia ini selepas ketiadaan kita. Maknanya wujud kita ini didahului oleh tiada. Itu yang kita belajar ilmu tauhid. Yang lepas kita dah belajar, kalau bicara tentang sifat wujud, persamaan kita dengan Allah Ta'ala itu apa dia?
sifat wujud. Wujud Allah Ta'ala, wujud kita, itu sama. Tapi dalam bab lain tak sama. Wujud Allah Ta'ala tidak bertempat. Wujud Allah Ta'ala tidak didahului oleh sesuatu. Wujud kita ada usul, ada mak, ada bapa, ada permulaan kejadian. Wujud kita didahului oleh tiada. Dulu tak ada, sekarang ada. Tu nak kena jelas tu kalau belajar tauhid. Persamaannya tu sifat saja wujud. Asalnya kita ini tuan-tuan tidak wujud. Dahulu tiada. Kita nak kena faham kat sini. Maka Allah Ta'ala adakan. Allah Ta'ala adakan, itulah dia nikmatul ijad. Orang alim bagi tahu. Dan apabila diwujudkan kita, yang dulu kita ini telah melalui suatu tempoh yang disilahkan ketidakwujudan. Berapa lama? Wallahu a'lam. Setelah diwujudkan, Allah Ta'ala muliakan kita. Muliakan kita, tuan-tuan. Dan wujudnya kita ada usul. Penciptaan daripada air mani, jadi janin, jadi bayi, dan membentuk manusia. Jadi orang alim bagi tahu, kenapa kita mesti kena bersyukur dengan nikmatul ijad ini? Jika tiada nikmat ataupun nikmatul ijad ini, jika Allah Ta'ala tidak wujudkan kita, tidak zahirkan kita, sudah barang tentulah tidak ada kamu ini, tidak wujud kamu ini. Sebab itu kita kena bersyukur, bahkan wajib bersyukur. Nikmat yang kedua, tuan-tuan, yang lazim ada pada diri manusia. Tadi nikmatul ijad yang pertama, yang mana dulu kita tak ada, Allah Ta'ala wujudkan, adakan. Apabila Allah Ta'ala wujudkan, Allah Ta'ala muliakan kita lagi. Nikmat yang kedua iaitu nikmatul imdad, yang mana setelah Allah Ta'ala wujudkan, Allah Ta'ala lanjutkan daripada nikmat itu tadi menjadi sesuatu yang berfaedah. Menjadi sesuatu yang berfaedah. Maka nikmat itu dilestarikan, kita kekalkan, supaya kita menjalani kehidupan dan ibadah kita di dalam dunia ini ke arah menjadi manusia yang sempurna. Di mana dengan nikmat seperti Allah Ta'ala beri kita kehidupan, percakapan, ilmu, kehendak dan sebagainya ini, kita menjadi manusia yang sempurna. Nikmat itu kita lestarikan, kita manfaatkan, kita kekalkan, bahkan kita upgrade sentiasa ibadat-ibadat kita dalam kehidupan kita seharian. Kita dengan nikmat ini kita boleh menguruskan kehidupan, makan, minum, bekerja, berkahwin, berketurunan dan lain-lainnya. Sebab itu orang alim suruh kita berfikir, orang alim suruh kita merenung tentang perkara-perkara ini, tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya datang satu sifat yakin. Bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika tiada nikmat al-imdad ini, jika tiadalah Allah Ta'ala kekalkan nikmat ini di dalam diri kita, maka binasalah kita. Sebab itu wajib untuk kita bersyukur, tuan-tuan. Kita kena zahirkan rasa kesyukuran itu. Tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasihi, siapa yang tak pernah dengar perkataan roh? Setengah daripada setengah kita ni dalam beberapa aliran
dalam beberapa ajaran mereka mendakwa jumpa roh. Jumpa roh. Bukan roh orang, roh diri dia sendiri dijumpa. Allahu Akbar. Hebat Tu macam mana tu? Nanti kita bicara dalam satu bab lain. Saya tak nak berbicara tentang perkara roh ini. Allah Ta'ala dah jelaskan di dalam Al-Quran. Cuma yang kita boleh memahami beberapa perkara tentang roh ini, tuan-tuan. Yang paling mudah lah. Roh adalah merupakan asalnya daripada alam gaib. Itu kita cukuplah, kita faham bab itu je. Apabila roh ini asalnya daripada alam gaib, tuan-tuan, maka sudah barang tentulah roh ini akan pulang semula ke alam gaib. Dan roh ini sudah ada sebelum alam syahadah ini, sebelum alam nyata ni. Dan roh ini diletakkan di dunia ini sebagai satu cubaan untuk Allah SWT menguji akan ketaatan roh ini. Semasa di sana tu, semua roh sudah pun memperakui, berikrar. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna wa ana ala zalika minasyahidin. Roh itu telah bersaksi bahawa Allah SWT adalah merupakan Tuhan yang wajib disembah. Tu ikrar roh di sana. Sebab itu Allah SWT meletakkan roh ini di dunia sebagai menguji ketaatan roh ini. Maknanya daripada alam gaib kepada alam nyata. Dan kita kena jelas dan faham bahawa roh ini tidak akan binasa, tidak akan musnah sampai kapanpun. Itu kita kena faham. Jangan kita tanya lagi yang jauh-jauh tentang roh. Kita beri laluan pada azan, insya-Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar.
Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung sedikit. Jadi apabila kita nak memahami bahawa roh ini sifatnya tidak binasa, tidak musnah sampai bila-bila pun, itu adalah urusan Allah SWT. Dan roh ini pada manusia, orang alim istilahkan terletak pada hati batin manusia. Itu kita kena jelas. Sebab itu dalam perkara ibadah tuan-tuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun yang melaksanakan pengabdian ibadah itu adalah merupakan diri jasad. Contohnya gerak-gerak zahir diri jasad, kelakuan tangan, anggota dan sebagainya. Contohnya dalam perkara semayang, perkara sedekah, perkara haji dan lain-lain. Tentang hati batin yang dikatakan roh tadi itu, dalam perkara kita melaksanakan ibadah seharian kita. Sebab itu orang alim beritahu, tidak cukup hanya liya'budun, beribadah. Kena ada satu tugas lagi, iaitu liya'arafun. Kita kena kenal, kita kena mengetahui siapa itu Allah Ta'ala, supaya pengabdian kita dalam memahami konsep liya'budun itu akan sempurna dengan satu tugas lagi, iaitu liya'arafun, mengenali kepada siapa ibadah itu kita nak tujukan. Sebab itu Allah SWT beri peringatan kepada kita tuan-tuan, iaitu dalam Al-Quran, wa aqimis solata li zikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Mendirikan solat itu, mengerjakan ibadah solat itu adalah merupakan diri jasad. Mengingatiku, ini nisbah kepada diri roh ataupun hati batin. Sebab itu pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh diri jasad itu, gerak zahir itu lebih sempurna apabila kita memahami ibadah itu kita nak tujukan kepada siapa. Sudah barang tentulah fokusnya pada hati batin, pada diri roh. Sebab itu kena wujudkan satu perasaan ikhlas dalam ibadah. Kerana kena wujudkan satu keyakinan dalam melaksanakan ibadah. Dan yang paling penting adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasihi, sebab itu tuan-tuan alim kita selalu berpesan, jaga semayang, jaga semayang, wajib jaga semayang dalam keadaan apa pun yang berlaku ke atas diri kamu, sama ada dalam suasana perang, dalam keadaan suasana susah, apalagi dalam keadaan suasana senang, dalam keadaan suasana sakit, baring, telentang. Bahkan Tutu Alim memberi pesan kepada kita, sekiranya kamu dalam keadaan tidak bersuci pun, apabila sampai waktu untuk melaksanakan ibadah pada saat dan ketika itu, laksanakanlah sebagai menghormati waktu. Selepas tu nanti kita ambil wudhu lah, kita sembahyang sempurna yang betul lah, di saat dan tikanya, seperti di tengah laut, di tengah hutan dan sebagainya. Jadi apabila ada kesepaduan pemahaman bagaimana kita nak memaknai tentang perkara ibadah itu tadi, tidak cukup hanya liya'budun, beribadah saja. Kalau beribadah saja, orang alim kata nanti ibadat sajalah,
makan, minum, baring, tidur, uruskan kehidupan, cari rezeki, habis gitu saja. Sebab apa? Tidak ada satu lagi tugas, iaitu liya'arafun, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kita faham konsep liya'arafun, kita memaknai tentang liya'arafun, baru kita tahu sebenarnya kita ni siapa, kita melaksanakan ibadah ini untuk siapa, kita nak tujukan kepada siapa. Barulah orang alim memberitahu, sempurnalah ibadah kita dan tercapailah maksud apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita tawakufkan perkongsian ilmu kita pada malam ini. InsyaAllah saya tinggalkan tuan-tuan dengan doa dan kerinduan. Semoga-moga insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk kita sambung perkongsian ilmu kita insyaAllah. Sama-samalah kita jaga kesihatan kita, kita jaga iman kita. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat berjumpa, bertemu, menyambung pada tajuk seterusnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kulan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi ajmain. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.